أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan dari jawatan kuasa, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dihimpunkan sekali lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan insyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan ayat yang kedua dan ketiga daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang bersifat maha pengasih lagi maha penyayang. Kita telah pun membincangkan sebelum ini bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di atas dunia ini, setiap daripada kita Allah kurniakan, Allah menciptakan nikmat yang akan diperolehi oleh manusia terlebih dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sendiri. Maknanya tuan-tuan, konsep dalam kehidupan atas dunia ni, kita belum lahir atas dunia ini, tapi Allah dah ciptakan segala nikmat yang kita dapat gunakan nanti bila kita hidup di atas dunia ini. Jadi maknanya nikmat mendahului kewujudan manusia. Kita belum lahir lagi, tapi segala nikmat yang akan kita gunakan nanti dah ada dah atas dunia ini. Matahari telah wujud sejak sekian lama. Bumi ini telah wujud dengan segala nikmatnya sejak sekian lama. Segala yang kita dapat gunakan dan kita perlukan atas dunia ni nanti bila kita hidup
Allah dah ciptakan terlebih dahulu sebelum kita ada. Ya. Kerana kata Imam Asy-Sya'rawi, walau anna an-ni'mah lam tasbiqul wujudul insani wa khuliqat ba'dahu la halakal insan wa huwa yantazir maji'un ni'mah. Kalaulah nikmat itu tidak mendahului kewujudan manusia, kita lahir-lahir ni nikmat tak ada lagi, tuan-tuan. Kena diproses dulu. Ya, perlu dicipta terlebih dahulu. Kalaulah begitu keadaannya, manusia dah ada tapi nikmat belum ada. Kalau begitulah keadaannya, kata Imam Asy-Sya'rawi, la halakan nas, nescaya manusia ni akan binasa. Tak boleh hidup kita, tuan-tuan, kalau kita dah ada tapi nikmat belum ada lagi. Sebab kerana manusia akan musnah, akan binasa, kerana mereka terpaksa menanti nikmat, ya, baru nak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasihnya dia pada kita, sayangnya dia pada kita, kita belum ada tapi nikmat ni dah ada dah atas muka bumi ini. Lalu saat kita dapat menggunakan nikmat, sewajarnya kita ni jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan pagi ni, tuan-tuan, ada dah. Ya, beras dah ada, tepung dah ada, gula dah ada, susu dah ada, semua ada, tinggal kita nak ngap je, tuan-tuan. Tinggal kita nak masuk dalam mulut kita saja. Lalu saat kita masukkan dalam mulut kita, kita makan, kita minum, tiba-tiba kita lupa nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ucap langsung pun kalimah alhamdulillah. Betapa zalimnya kita, tuan-tuan. Maka sewajarnya kita ni jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang kita buat, apa pun yang kita lakukan atas dunia ni, ya, kita sentiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bal anna al-'ata' al-ilahi lil insan yu'tihi an-ni'mah bimujarrad an yakhluqa fi rahimi ummihi. Bahkan kata Imam Asy-Sya'rawi, nikmat ni, tuan-tuan, kita dapat bila kita start dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah saat kita lahir atas dunia ni? Bukan. Tapi kata Imam Asy-Sya'rawi, nikmat ni kita dah mula dapat, kita start dapat, tuan-tuan, ya, bi mujarrad an yakhluqa fi rahimi ummihi. Bila mana kita ni sudah berada di dalam rahim mak kita. Ya, kita berada dalam perut mak kita 9 bulan 10 hari. Ya, macam-macam mak kita makan. Ya, makan ubat, makan vitamin, nak pastikan kita ni sehat dalam perut kita. Ya, minum susu, nak bagi kita ni biar tulang-tulang kita kuat. Minum segala vitamin, minum segala macam-macam. Ya, makan makjun kan. Mak kita kadang-kadang nak pastikan kita sihat. Saat kita berada dalam perut mak kita, disitulah bermula nikmat telah diperolehi oleh seorang manusia. Walaupun waktu tu, tuan-tuan, kita tak tahu pun apa yang berlaku dalam perut mak kita tu. Fayajidu rahiman musta'iddan listiqbalihi wa ghadha'in yakfihi tula muddatal hamli. Ya, di mana seorang bayi dia mendapati, ya, dia berada dalam rahim ibunya dan musta'iddan listiqbalihi, rahim tu dah sedia untuk menerima dia. Allah dah sediakan dah kantong, ya, tempat dalam perut mak kita untuk kita duduk dalam tu. Ya, dan di situlah juga, tuan-tuan, adanya ghazain, makanan-makanan yang akan memastikan kita ni dapat tumbuh dengan, ya, dan membesar
dalam perut mak kita. Yakfi, cukup makanan itu muddatal hamli, tula muddatal hamli, sepanjang tempoh mengandung, tempoh kehamilan. Segala-galanya Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita membesar di dalam perut mak kita. Tuan-tuan, itulah saat bermula kita ni telah mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dah rezeki kat situ. Dapat makan, dapat minum, dapat segala zat vitamin yang mengalir dalam tubuh kita, apa yang dimakan oleh mak kita. Fa idza kharaja ila dunya yad'allahu fi sadri ummihi labanan yanzilu waqta ayyaju' wa yamtani' waqta ayyashba. Tadi itu waktu kita berada dalam perut mak kita. Kemudian tibalah saat kelahiran kita atas dunia ini. Lahir kat dunia, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan lagi rezeki dan nikmat kepada kita. Macam mana rezeki kita, tuan-tuan? Bila lahir saja kita atas dunia ini, ataupun isteri kita, mak kita melahirkan anak, isteri kita melahirkan anak kita, saat itu, tuan-tuan, Allah menjadikan fi sadri ummihi, pada tubuh seorang ibu, labanan, masa bujang, masa belum lahir, tak ada susu pun. Tiba-tiba bila lahir saja anak dalam kandungan seorang wanita, waktu tu, tuan-tuan, Allah menjadikan ada susu yang boleh diminum oleh bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini benar-benar mukjizat, suatu perkara yang sangat hebat. Miracle, suatu perkara sangat hebat, tuan-tuan. Tiba-tiba ada susu, dan susu ini boleh diminum oleh seorang bayi saat dia merasa lapar. Wa yamtani' waqta an yashma', dan akan berhenti bila dia kenyang. Wa yantahi tamaman 'indama tatawaqqaf fatratar radha'ah, dan susu ni akan berhenti keluar apabila tamat tempoh penyusuan. Biasanya kalau anak tu dah tak nak menyusu, habis berhentilah. Tuan-tuan, semua ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu saat kita ni baru lahir, gigi pun tak ada, tak boleh nak mengunyah, tak boleh nak makan yang pelik-pelik, maka Allah jadikan makanan kita, rezeki kita adalah pada tubuh ibu kita. Masya Allah. Disitulah makanan, disitulah minuman yang dapat mengenyangkan kita dan dapat memberikan zat vitamin dalam tubuh kita untuk kita membesar. Wa yajidu aban wa umman yuwaffirani lahu muqawwimati hayatahu hatta yastati'a ayya'ula nafsahu. Lepas saja selesai tempoh kita menyusu, biasanya, tuan-tuan, umur 2 tahun ataupun setahun lebih, waktu tu gigi dah tumbuh, perut kita pun dah kuat. Asalnya dulu cuma makan susu dah boleh dah makan bubur, boleh makan bijirin, boleh dah nak minum susu formula, boleh dah nak makan benda yang sesuai untuk bayi. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu itu menjadikan ibu dan ayah yang akan memenuhi segala keperluan hidup anak tersebut. Belikan macam-macam. Allah campakkan dalam hati mak dan ayah kita perasaan kasih dan sayang. Mereka sanggup bekerja, membanting tulang, pergi keluar rumah pada waktu pagi, balik pada waktu petang. Ada yang kadang-kadang kerja sampai malam, ada yang kadang-kadang shift. Sebab apa?
nak cari rezeki, nak cari duit, nak besarkan kita tuan-tuan. Ya, nak belikan pakaian kita, nak pastikan kita cukup makan, nak pastikan kita boleh pergi sekolah, boleh belajar sampai masuk universiti. Ya, Allah campakkan dalam hati mak ayah kita perasaan kasih dan sayang, dan melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah, ya, untuk kita dapat membesar. Tuan-tuan, proses ini Allah jadikan dalam hati seorang ayah, seorang ibu, dan Allah jadikan mereka lah orang yang akan mencarikan nafkah untuk memenuhi segala keperluan kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Cukup rezeki kita, cukup nikmat untuk kita, ya, Allah jadikan melalui seorang ayah, seorang ibu. Hatta yastati'a ay ya'ula nafsahu. Benda ni berlaku sampailah, kata Imam Asy-Sya'rawi, kita ni boleh cari makan sendiri, boleh cari nafkah sendiri. Habis universiti kita belajar, ada ijazah, ya, ada diploma, ada master, ada PhD, kita pun cari kerja, ya, dapatlah kerja, dapatlah, ya, gaji, dapatlah income sebagaimana yang kita ada pada hari ini. Tuan-tuan, ya, Allah dah sediakan dah semua untuk kita. Hari ini kita dah mampu untuk berdiri atas diri sendiri. Allah kurniakan kekuatan, Allah kurniakan kepandaian, Allah kurniakan kemahiran, Allah kurniakan rezeki, ya, tempat kerja dan seumpamanya. Wa kullu hadza yahdus qabla an yasila al-insan ila marhalati at-taklif wa qabla an yastati'a an yantiqa. Alhamdulillah. Dan semua ini berlaku, kata Imam Asy-Sya'rawi, jaminan rezeki yang Allah berikan kepada tiap-tiap kita ni, ya, yahdus, ianya berlaku sebelum seorang manusia sampai kepada marhalah tempoh at-taklif. Kita ni Allah dah jamin rezeki kita, ya, sebelum kita ni jadi seorang mukallaf lagi. Kita belum akil baligh lagi, kita belum lagi dibebankan dengan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Belum jadi mukallaf, tuan-tuan, Allah dah jamin dah rezeki kita. Dan Allah jamin rezeki kita ini sebelum kita ni mampu untuk mengucapkan kalimah alhamdulillah. Belum pandai cakap alhamdulillah, tapi rezeki Allah dah jamin, tuan-tuan. Sejak daripada kita dalam perut mak kita, sampailah kita ni belajar, sampailah kita pergi sekolah, sampailah cikgu kita ajar, mak bapak kita ajar kalimah alhamdulillah, kita belum faham kalimah tersebut, tapi Allah dah jamin, dah bagi macam-macam rezeki kepada kita. Hari ini, tuan-tuan, kita dah faham apa makna kalimah alhamdulillah. Kita dah mampu nak mengucapkan kalimah alhamdulillah. Kita dah merasai macam-macam nikmat, pemberian kurniaan daripada Allah. Tapi, ya, kadang-kadang kita leka, kadang-kadang kita lupa untuk ucap kalimah alhamdulillah. Ya, maka saat kita dah mampu untuk mengucapkan kalimah ini, tuan-tuan, jangan, ya, kita lepas, jangan kita lupa, jangan kita lalai untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa hakadha anna an-ni'mah tasbiqul mun'ama 'alaihi daiman. Maka begitulah, kata Imam Asy-Sya'rawi, kita dapat melihat bahawa, ya, nikmat itu mendahului yang menerima nikmat. Allah bagi kita nikmat awal-awal dah, tuan-tuan. Macam-macam dah kita dapat, ya. Dan kita belum ada pun Allah dah cipta dah segala nikmat ni. Anak kita mungkin belum lahir, cucu kita mungkin belum lahir, cicit kita mungkin belum lahir, ada manusia yang belum lahir atas dunia, tetapi segala nikmat sedang menanti mereka untuk mereka rasai apabila mereka
ya, lahir di atas dunia ini. Fal insana haitsu yaqulu alhamdulillah fali'anna mujibatul hamdi wa hiya ni'mah mawjudatun fil kauni qabla al-wujudil insani. Jadi manusia ni dia kena ucap alhamdulillah. Dia kena sentiasa ucap alhamdulillah. Ya, kita ni kena sentiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah. Sebab apa? Kerana kata Imam Asy-Sya'rawi, benda yang mewajibkan kita untuk ucap alhamdulillah itu telah pun ada di atas dunia ini sebelum kita wujud di atas dunia ini. Kita belum ada, semua nikmat dah ada dah. Maka bila kita dah ada dan kita dapat merasai nikmat-nikmat tersebut, kenalah bersyukur. Kena ucap alhamdulillah sentiasa sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa lana fi hadzal kaun asya'un tu'til insan bighairi qudrati minhu wa duna khudu'in lahu. Ya, baik. Jadi kata Imam Asy-Sya'rawi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kita di atas alam ini, ya, setiap sesuatu yang memberi, ya, yang boleh digunakan oleh manusia tanpa ada kuasa dan tanpa dia dapat menundukkannya. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, menciptakan di alam ini segala sesuatu yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita gunakan tanpa kita ada kuasa, ya, untuk buat benda tu. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak buat apa-apa, ya, nak mencipta segala yang ada di alam ini, melainkan benda yang Allah izinkan. Memanglah manusia ni dia ada buat macam-macam produk, ya. Dia boleh, kalau daripada beras kita boleh buat nasi lemak, buat nasi goreng, ya. Ada ayam, kita boleh goreng ayam, boleh buat lauk, boleh buat macam-macam, boleh, ya, ternak. Ada tumbuhan, tanaman, kita boleh tanam, ya, dengan kita mencari benih, ya. Memang manusia boleh buat. Tapi adakah semua benda dalam dunia ni manusia yang buat? Dah, kita sebenarnya, tuan-tuan, hanya menggunakan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Macam tadi kita menanam. Bila kita menanam, tuan-tuan, ya, adakah pada waktu itu kita ni boleh buat semua yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti pertanian? Kalau kita nak buat aktiviti pertanian, nak jadi petani, cuba kita tengok apa yang kita perlukan. Benda paling basic kalau kita nak jadi petani, apa dia, tuan-tuan? Kena ada tanah, kan? Kenalah ada tanah. Kalau duduk kat flat, kan, tingkat 10, kan, boleh kita menanam, ya, bolehlah, tapi pada kapasiti yang sangat terhad. Beli tanah, beli pasu, buburlah dekat beranda kan, dan sebagainya. Itu pun bahaya, kan? Ya, duduk kat tingkat atas, angin kuat, beli pasu pula, ya, apa ni, batu, kan, jatuh kena tingkat bawah ataupun jatuh kena kat kepala orang. Bahaya, kan? Jadi benda paling basic kalau kita nak bertani, kena ada tanah. Tuan-tuan, ada tak manusia yang boleh cipta tanah? Tak ada. Maka kita lahir-lahir atas dunia ni, tuan-tuan, tanah ada dah. Siapakah yang menciptakan tanah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ada kuasa tak nak cipta tanah? Tak ada. Kita nak bertani, ya, antara benda yang kita perlukan adalah benih. Ada tak manusia yang boleh cipta benih? Kita pergi kedai, kadang-kadang tengok ada apa ni, rak bersangkut-sangkut dia punya packaging tu,
ada benih sawi, ada benih kangkung, ada benih bayam, ada benih bawang, kita pun beli. Tengok ada cop kilang dia. Adakah kilang tu yang buat benih? Tak, kilang dia proses dia tuan-tuan. Tapi yang menumbuhkan dan menentukan nak tanam suatu pokok, suatu tanaman, dia kena menggunakan benih dia. Siapa yang tentukan benda tu? Siapa yang ciptakan pokok ni boleh keluarkan benih? Adakah manusia? Tak. Tetapi segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya atas dunia ni tuan-tuan, banyak benda sebenarnya kita ni tak ada kuasa nak buat apa-apa. Kita hanya guna, kita hanya proses sahaja. Dan benda tu pula bukan kita yang menundukkannya. Maksudnya bukan kita yang menundukkannya. Nak mudah faham begini tuan-tuan, dalam dunia ni ada banyak binatang, kan? Ada macam-macam binatang. Ada binatang yang kita boleh istilahkan sebagai binatang yang jinak. Macam-macam lah kita boleh senaraikan binatang yang jinak ni. Termasuklah yang kita boleh makan. Ayam, kambing, lembu, apa lagi? Itik, ikan. Ni termasuk binatang-binatang yang jinak. Dan dalam masa yang sama ada juga binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang liar, yang kita tak boleh nak katakan makan, nak bela pun tak boleh. Kalau kita bela, silap-silap kita yang kena ngap, kan? Harimau, apa lagi, singa, serigala, buaya. Ini binatang-binatang yang tidak dikategorikan sebagai binatang jinak. Baik tuan-tuan, siapakah yang menentukan binatang ni jinak, binatang ni tak jinak? Adakah kita manusia? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menentukan binatang ni kamu boleh dapat, kamu boleh bela, kamu boleh ternak, kamu boleh makan. Binatang ni, binatang-binatang yang ganas, yang liar, kamu tak boleh nak makan, kamu tak boleh nak ternak, kamu tak boleh buat apa. Segalanya ditentukan oleh Allah, bukan kita tuan-tuan. Kita tahu-tahu tinggal guna je. Mana yang kita boleh guna, sebab Allah lah yang tundukkan ini jadi binatang jinak, dan yang ni Allah biarkan jadi binatang-binatang yang buas. Semua adalah kuasa Allah. Kita manusia tak, bukan kita yang tundukkan binatang-binatang ni tuan-tuan. Allah lah yang dah tentukan, ini kamu boleh makan, ni kamu boleh bela, ni kamu boleh ternak, kamu boleh jadi tunggangan, yang ni kamu tak boleh buat apa. Bukan kuasa kita. Wal insanu ajizun an yuqaddima li nafsihi hadhihi an-ni'am allati yuqaddimaha al-haqq tabaraka wa ta'ala lahu bila juhdin. Manusia lemah untuk menyediakan bagi dirinya sendiri semua nikmat-nikmat ini. Kita tak boleh nak sediakan untuk kita sendiri tuan-tuan. Ayam yang kita duk makan, yang kita duk bela, bukan kita ciptakan, bukan kita yang tundukkan, tapi Allah lah yang jadikan ni binatang yang kamu boleh bela, yang kamu boleh ternak. Ni jenis-jenis dia. Binatang banyak, bukan semua kita boleh makan. Siapa yang tentukan semua ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu manusia tak boleh nak sediakan semua ni. Tak boleh nak tentukan mana yang boleh dia makan, mana yang dia tak boleh makan. Semuanya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak payah buat apa pun tuan-tuan. Memang itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyamsu tu'tid daf'u wal haya lil ardi bila muqabil wa bila fi'lin minal bashar. Begitu juga matahari, kata Imam Asy'arawi, memberikan cahayanya dan kehidupan. Kita pagi-pagi ni, sekejap lagi ni pukul apa dah? 7.13. Saat lagi tuan-tuan, tadi gelap.
Masa kita datang masjid waktu azan subuh, ya, dah mula dah ada apa ni, dia punya orang panggil apa tu, yang fajar, cahaya. Ada fajar kazib, ada fajar sadiq. Fajar ni maknanya cahaya. Kalau kita jalan tengok kat langit tu, kadang-kadang ada macam lap-lip, tu fajar. Dia ada fajar sadiq, ada fajar kazib. Ya, masuk waktu subuh dia akan muncul fajar sadiq, cahaya yang benar. Fajar kazib dia macam lap-lip, kejap ada kejap hilang, kejap ada kejap hilang. Kan, itu petanda masuk waktu subuh. Ya, dan habisnya waktu subuh adalah bermula apabila munculnya waktu syuruk. Waktu syuruk ni apa? Waktu terbit matahari. Sekejap lagi lah. Maka bermula pada waktu itu waktu siang. Ya, dan bila muncul waktu siang, dia akan memberikan cahaya dan kehidupan untuk manusia. Siang ni tuan-tuan jadi kehidupan kita. Maksudnya apa? Masa ataupun tempoh untuk kita beraktiviti. Macam-macam aktiviti manusia akan buat pada waktu siang. Ya, siang ni lah tuan-tuan, nanti ada mungkin kondangan, kan? Ya, mungkin waktu ni jugalah tuan-tuan, ada orang nak bekerja, ada orang nak pergi pasar, ada orang nak berkebun, ada orang nak pergi laut. Ya, nak hantar anak balik asrama, nak hantar anak daftar anak pergi universiti, macam-macam. Dia memberikan kehidupan kepada manusia. Dan tuan-tuan, Imam Asy'ari bagi tahu kita apa? Allah bagi cahaya matahari ni sehingga kita boleh beraktiviti. Ya, tadi gelap, siang ni jadi cerah, ya, bercahaya. Allah bagi bila muqabil, tanpa apa-apa bayaran. Tak kena charge pun tuan-tuan, cahaya matahari. Ya, kita kat rumah kalau tak ada lampu gelap. Jadi nak ada lampu kita kena pasang, tarik wayar elektrik, ambil daripada supplier TNB. Kan? Pasang point, pasang apa ni, switch. Kan? Nak ada lampu kita kena tekan. Bila tekan je tuan-tuan, bil apa ni, kita punya apa ni, meter elektrik tu berjalan. Nanti tiap-tiap bulan dapat bil daripada TNB. Kan? Ada orang bilnya murah, ada orang bilnya mahal. Maknanya kena bayar. Tapi cahaya matahari bukan takat rumah, bukan takat stadium, bukan takat padang, ya, awam, bukan takat padang golf. Ya, tapi Allah memberikan cahaya terang ni, satu dunia, separuh bumi ni tuan-tuan terang, bercahaya. Allah bagi bila muqabil, tanpa apa-apa bayaran. FOC tuan-tuan, free of charge. Ada ke kita bayar bil matahari tuan-tuan? Ya, ada dia punya apa tu, pembaca meter. Tiap-tiap bulan datang, oh ni bil matahari ya, awak dah guna sekian banyak cahaya, sila bayar. Kan? Ambil nombor akaun ataupun QR code. Ada? Tak ada tuan-tuan. Allah bagi free je. Wa bila juhdin wa bila fi'lin minal bashar, dan tanpa apa-apa perlu dilakukan oleh manusia. Kita ada kena buat apa-apa tak tuan-tuan? Ya, guna cahaya matahari, guna cahaya bulan, guna oksigen, ada buat apa-apa? Tak payah buat apa-apa tuan-tuan. Bahkan tak perlu maintenance pun. Bayangkan kalau matahari tu kena maintenance, keluar tender pembersihan, ya, ataupun apa ni, renovation matahari. Siapa nak pergi kat matahari sana tuan-tuan? Belum sampai dah terbakar dah. Allah cipta matahari tuan-tuan, ya, tak perlukan apa-apa maintenance daripada manusia. Manusia kita tak payah buat apa, Allah dah jaga dah matahari dan planet-planet yang lain. Kita tak perlu buat apa-apa, semuanya telah diselenggara, telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal guna je tuan-tuan. Tapi tiba-tiba bila kita dapat guna matahari, dapat guna oksigen, dapat gunakan
ciptaan-ciptaan Allah kita lupa kepada Allah, tak sebut pun alhamdulillah, tak bersyukur pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya kita tuan-tuan, tak keluar pun daripada mulut kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal mataru yanzilu minas sama duna ayyakuna laka judin fihi aw qudratin ala inzalihi. Begitu juga kata Imam Asy-Sya'rawi, hujan turun daripada langit tanpa apa-apa usaha daripada kamu. Kita tak payah buat apa pun, tahu-tahu hujan turun. Kalau lebat, lebatlah. Kalau renyai, renyailah. Kadang-kadang ada waktu kering kontang, ya, kemarau, kan? Ada tempat yang sampai banjir, ada tempat sampai kering kontang, tanahnya sampai merekah. Sebab apa? Dah lama tak turun hujan. Ada yang padang pasir, ada yang kadang-kadang turun salji. Semua ni tuan-tuan, musim ni siapa yang kontrol? Adakah kita manusia? Tak. Tapi semuanya telah disusun, disetup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal guna je. Kita tak ada kuasa apa-apa. Bila turun hujan, maka boleh menyirami bumi ini yang mungkin dulu tandus. Kita boleh siram pokok-pokok yang kita tanam. Okay? Boleh dijadikan oleh manusia empangan dan loji pembersihan, sehingga mengeluarkan air bersih, keluar air mata air. Semua ni kita tak payah buat apa-apa tuan-tuan. Kita hanya tinggal guna sahaja. Ya, maka tiba-tiba bila kita dah boleh guna, kita lupa kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi moga-moga tuan-tuan, ianya memberikan kesedaran dan keinsafan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita dalam hidup ini, dan betapa kita ni kena jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ni hati hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lekang mulut kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kesyukuran yang sebenarnya bukan sekadar dengan lidah, tapi kesyukuran yang sebenarnya daripada seorang hamba yang dituntut oleh Allah adalah asyukru bil a'mal, syukur dengan amalan. Kita buktikan dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan amalan. Kita taat kepada Allah dan kita jauhkan diri kita daripada dosa dan maksiat serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyukuran yang sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dalam mah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.